Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'd. Ashabul fadilah, ustazah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pagi yang berbahagia ini dengan tiupan angin as-sabah. Biasanya kita dengar taranum sabah, kali ini kita rasa sendiri angin as-sabah. Nak faham angin ni kena pergi Iskandaria. Bila nanti angin tu bertiup, dia hempas ombak tu, Pampung Mustaf'ilun, Pampung Mustaf'ilun. Tengok orang Arab punya hebat. Ombak pun dia timbangkan. Semua ditimbang. Kita ni duit aja kita timbang. Arab ombak pun ditimbang. Ditimbangkan wazan tu. Mustaf'ilun, Mustaf'ilun, Mustaf'ilun. Dungdang, dungdang. Baiklah, setelah kita membuat hitungan waktu zuhur dan kita juga buat hitungan waktu asar, ada permintaan daripada ustazah-ustazah untuk ulang sedikit berhubung tentang hitungan zuhur dan hitungan waktu asar. Baik, sebelum itu, melepasi kedudukan matahari di tengah langit yang diistilahkan dengan 4 istilah, maka gelincirnya matahari dari tengah langit, daripada az-zahirah, nilai cahaya, maka berubah kepada az-zuhur, juga nilai cahaya matahari. Maka masuknya waktu zuhur, kita akan mengalami apa yang disebut al-ma'al. Al-halnya adalah waktu zuhur. Al-ma'alnya, selain daripada nilai cahaya matahari yang mula berubah daripada kemuncak terang benderang az-zahirah kepada sedikit susut, namanya az-zuhur, az-zuhur, maka bertiuplah angin yang disebut ar-rawah, angin bertiup. Angin yang bertiup ini dikenali dengan angin al-mursalat. 114 surah dalam Al-Quran, maka salah satu surah dalam Al-Quran adalah surah Al-Mursalat. Walaupun ada di kalangan ahli tafsir menyatakan Al-Mursalat itu merujuk kepada malaikat, tetapi majoriti daripada kalangan ulama-ulama yang berlatar belakangkan falak, antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni, begitu juga tokoh tafsir Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, dah pun wafat 900 tahun yang lalu, tokoh ulama falak dan ulama tafsir yang terzuhur. Begitu juga Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dah pun wafat 800 tahun yang lalu, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menjelaskan Al-Mursalat merujuk kepada nilai angin yang bertiup sebaik sahaja matahari gelincir daripada tengah langit. Wal mursalati urfa. Al-Mursalat itu adalah angin. Kiranya angin itu bertiup semakin kencang, berkemungkinan Allah taburkan air hujan. Kiranya angin itu bertiup biasa, sepoi-sepoi bahasa, maka lazimnya tidak dilimpahkan hujan.
Jadi angin al-mursalat ini adalah angin harian. Hari-hari Allah Ta'ala hantarkan. Bila? Lidulukis syams, mengiringi gelincirnya matahari dari tengah langit. Sebab itu datangnya hadis dhaif, walaupun tak boleh buat hujah. Al-Syaikh Al-Imam Ad-Darqutni meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza zalatis syams futihat abwabus sama." Iza zalatis syams futihat abwabus sama. Apabila matahari berada di tengah langit, dibukakan pintu-pintu langit. Apabila dibuka pintu langit, datanglah firman Allah, wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Sahabat saya, kawan satu sekolah, dah lama tak dapat projek daripada majlis perbandaran titik-titik menitik di Johor Bahru. Maka dia telefon, "Ustaz, mulalah telefon aku. Duit tak ada lah tu. Kerja tak ada, Ustaz." Itulah aku cakap, kerja banyak kau lupakan aku. Kau asyik pergi Batam aja. Batam tu seberang lah. Habis, tolonglah, aku cakap, ginilah, kau kan ada hailak. Jadi nak dekat waktu zuhur, kau berhentilah mana-mana masjid, mana-mana surau. Kenapa? Semayang lah. Sebelum tu kau datang awal, setengah jam. Pintu langit nak buka tu. Jadi kau doa lah, minta. Okeylah, dia kata, dia buat. Rajin dia. Lepas 2 bulan dia telefon, "Ustaz dapat kerja, pintu langit buka." Dia kata. Wah. Kerja apa? Cleaner, dia kata. Cleaner pun kalau 5 bangunan, untung lah. Aku cakap, "Semayang zuhur, semayang asar." Sabarlah, solat zuhur dulu. Rupanya asar dia tak semayang. Semayang zuhur semata-mata nak kerja je. Apa punya orang. Tak sebut nama lah, marah dia nanti. Agak-agak kan, dah tak tahu nak buat apa. Intizarus salah as-salah, menunggu sembahyang itu. Nilainya seperti mengerjakan sembahyang. Datang awal, solat fardu zuhur berjamaah, Allah buka pintu langit. Wa syahidin wa masyhud. Syahid, yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Dibuka semula, disediakan semula, diberikan semula peluang-peluang yang dah terlepas. Menunjukkan bahawa masuknya waktu zuhur, sempurnalah agihan rezeki. Tapi kalau lepas zuhur, duit tak sampai lagi daripada Majlis Agama Islam Johor, something wrong. Ada yang tak kena. Fadiron. Jadi lepas semayang zuhur, kau pun cocok dinding apa kat sini. Termuntah. Tu rezeki. Cocok dinding. Sini Maybank tak ada kan? Kau cocok dinding tak keluar. Something. Ada something tu. Bukan ma'alish. Ada yang tak kena tu. Pintu langit dah dibuka. Selepas tiupan angin al-mursalat, maka berlakulah perubahan nilai haba. Maka perubahan haba itu disebut al-masa, masaul khair. Dia dah tak panas lagi. Dia maknanya masih terang, tapi haba tu dah mula susut. Apabila haba tu dah mula susut, diikuti nanti nilai cahaya yang susut. Masuklah waktu asar. Asar daripada perkataan asir, perahan. Diperah cahaya matahari itu. Dah habis dah perahannya. Maka selepas itu, at-tiflu, matahari mula mengecil, mengecut. Maknanya susutan cahaya, susutan kepanasan. At-tiflu maknanya redup. Kita mula mendapat redup. Redup aja
bertukar angin. Daripada angin al-mursalat kepada angin az-zariyat. Waz-zariyati zarwa. Angin pendebungan, angin kesuburan. Jadi Fazirun kena bawa juga semua pelajar lah pergi tempat pertanian. Dimyak, duit lagi untuk nak rasa angin. Kalau tak kau duduk dekat Al-Qahirah ni, imarah tu dihalangi. Jadi engkau aja berangin. Pergi Dimyak, Damanhur. Mungkin kalau duit ada pergi Aswan. Memang rasa betul angin al-mursalat, angin az-zariyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Hakim, "Iza fa'atil afya wa habbatil arwah fazkuru hawaijakum ila rabbikum fa innaha sa'atul awabi." Iza fa'atil afya, apabila berlakunya anjakan bayang sesuatu tiang. Kenapa Rasulullah sebut begitu? Baik, sebelum zuhur, matahari di sebelah timur, bayang di sebelah barat. Selepas zuhur dan asar, matahari di sebelah barat, bayang di sebelah timur. Anjakan bayang tu yang Rasulullah sebut fa'atil afya. Iza fa'atil afya, apabila beranjaknya bayang sesuatu tiang. Wahabbatil arwah, bertiuplah angin-angin. Maknanya dah lebih dari satu angin, bukan angin al-mursalat saja. Itulah dia angin az-zariyat. Fazkuru hawaijakum ila rabbikum, sebut kata Rasulullah, hajat-hajat kamu kepada Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaha sa'atul awabi, kerana waktu itulah dikenali dengan nama waktu awabi, waktu seorang hamba merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas zuhur, cocok dinding apa? Bank apa kat sini? Bank Iskandar ke apa? Tak ada muntah. Hai, kenapa tak hantar? Apa masalah? Hinggalah asar, berganjaknya bayang tu dah nampak berganjak, angin pun dah bertukar. Ya, sah masuknya waktu asar, sembahyang fardu asar. Lepas sembahyang fardu asar, Rasulullah suruh kita, orang putih kata checklist. Rasulullah suruh kita, maknanya muhasabah. Hasabah yuhasib, muhasabah. Kenapa tak tengah malam? Lain, tengah malam musahab. Kita nak hisap soal kehidupan akhirat. Rasulullah tak kasih. Rasulullah suruh urusan dunia ni selesaikan waktu siang. Urusan dunia ni selesaikan waktu siang. Nak selesaikan dengan kedutaan ni siang, semua siang. Bila asar tu, mulalah kita merujuk kepada Allah. Merujuk tu macam mana? Macam kita mohon anak negeri Johor, mohon bantuan, merujuk kepada surat kami bilangan. Jadi macam itu juga, kita merujuk kepada Allah. Ya Allah, aku merujuk balik, aku dah mohon, tak dapatlah. Dengan Allah kan, Allah Ta'ala nak mendengar. Ayastami'ah, Allah ternanti-nanti mendengar. Tadarra'ahu, keluhan-keluhan daripada hamba-hamba. Allah Ta'ala nak dengar apa keluhan kita ni. Keluhan apa? Tak lain, Ghani je. Ada Ghani, selesai semuanya.
Contoh tak faham tak apa. Fa innaha sa'atul awabin. Waktu asar kan haram sembahyang, sunat selepas sembahyang fardu. Jadi waktu itulah kita menghitung balik dari pagi sampai ke sekarang ni, apa masalah kita, mana yang belum selesai. Kita rujuk kepada Allah. Masalah dunia, lebih-lebih lagi lah malam tu, itu lebih kepada akhirat. Baik, oleh kerana ada permintaan, jadi kita balik semula sikit aja. Ulang nak habis cepat baca je habis. Tapi nak kena terang juga, kan dah faham ni, kasihlah kitab apa insya-Allah. Ashabul Fadilah boleh, tak ada masalah. Semalam kita menghitung kecondongan matahari. Kita menghitung kecondongan matahari ni khususnya untuk kita menghitung dan menghisap waktu zuhur dan waktu asar dan selanjutnya. Pun begitu, nilai kecondongan matahari kita tak gunakan untuk menghitung waktu zuhur, kerana nilai kecondongan matahari itu nilai darjah. Nilai darjah tu kita dah tukar siap-siap dengan nilai jam. Dengan kata lain, apabila matahari berada di tengah langit, waktu tengah hari, kita jangan fikir soal berapa kecondongannya, kerana kita dah tahu matahari berada di tengah langit jam 12. Jam 12. Jam 12. Tinggal lagi dia lambat ataupun cepat dia sampai di tengah langit, ya, kita sudah gunakan jadual ta'dilul zaman, ta'dilul waqt. Oleh itu, untuk menghitung waktu zuhur, kita tak gunakan lagi nilai mailus syams, kecondongan matahari. Kerana nilai kecondongan matahari itu untuk waktu zuhur kita dah gunakan terus waktu zawal, iaitu jam 12. Jam 12. Kemudian kita pun ikutlah urutannya. Ditambah 1 minit, 12 minit, ditolak 5 minit, ditolak lagi 13 minit. Nilai ta'diluz zaman. Maka waktu zuhur lah antara waktu yang paling mudah kita menghitungnya. Kerana kita tak gunakan nilai mailus syams, kecondongan matahari, kita gantikan terus dengan jam matahari berada di tengah langit, jam 12 tengah hari. Baik. Berbeza dengan waktu asar. Berbeza dengan waktu asar. Jadi waktu asar sememangnya kita kena gunakan nilai kecondongan matahari pada hari yang kita hitung di tempat kita, Bandaraya Al-Qahirah. Walau bagaimanapun, oleh kerana data-data kita ta'diluz zaman menggunakan data daripada kedudukan khatulistiwa, oleh itu kecondongan matahari pun kita gunakan dulu data daripada khatulistiwa. Maka yang Ashabul Fadilah kira ni, kita mencari nilai kecondongan matahari
mailus syamsi. Yang kita kira ni kecondongan matahari di khatulistiwa. Kenapa tak anda kira terus dekat sini? Oh, ambil aja kecondongan matahari di Al-Qahirah. Boleh. Ustazah buat sendiri. Nanti bentang dekat Universiti Malaya dapat doktor. Sudah ada nilai kecondongan matahari setahun untuk, contohnya, Al-Qahirah, untuk Damanhur, untuk Aswan. Habis sekarang orang tak buat lagi. Buat, dapatlah PhD. Kalau nak PhD lah. Kalau dekat Azhar tak adalah, sampai cucu lah. Kalau buat PhD dekat Universiti Malaya, UKM, insyaAllah mudah aja. Kerana kita membentangkan perkara yang baru, tak semestinya benda yang baru tu susah. Susah pada sebutan mailus syams, tapi senang aja. Susah pada sebutan, senang pada gerak kerja. Jadi ada lengkup ni, dairatul main atau disebut dairatul buruj. Ini adalah dairatul main, dairatul buruj untuk khatulistiwa. Daripada sini barulah kita tambah dengan kedudukan kecondongan matahari di Al-Qahirah, iaitu nilai garis lintang Al-Qahirah. Baik, tuan-tuan pun dah letak, Asal Fadah pun dah letak benang. Letak benang dekat 17. Kerana pada tanggal 8 Oktober matahari berada pada kedudukan 17 darjah Sumbulah Azra. Maka kita letak dekat sini 17 titik persilangan antara benang khaid dengan dairatul buruj ataupun dairatul main. Nampak merah ni, turunkan yang merah ni, ikut merah, ikut. Kita kira di mana ni nilai darjah ni. 6 darjah. Kira dari sini 0, 5, 6 darjah. Maka pada 8 Oktober matahari berada pada kedudukan buruj Sumbulah dengan 17 darjah. Kecondongan matahari di khatulistiwa ialah 6 darjah. Kita ambil tu, barulah kita gunakan ni, mailus syamsi di khatulistiwa. Oleh kerana matahari ketika itu dia condong ke selatan. Kenapa condong ke selatan? Dia melepasi bulan. Dia melepasi daripada bulan September. Memanglah dia condong ke selatan. September, Oktober, November, matahari semua berada di selatan. Itu ditulis mukhalafah. Kalau March, April, Mei, itu matahari berada di utara khatulistiwa. Namanya muafakat. Ingat bulan saja. Baik. Berapa pula kecondongan matahari di Al-Qahirah? Ambil nilai garis lintang. Garis lintang Al-Qahirah 30 darjah 4 minit. Tambah dengan kecondongan matahari di khatulistiwa. Maka dapatlah mailus syam Al-Qahirah. Kecondongan matahari di Al-Qahirah 36 darjah 4 minit. Baik. Nanti nak kira sama ada kita nak gunakan nilai kecondongan ni, maka kita kena kira daripada 90 turun ke kosong. 90, 80 dengan nilai dia tu 36.
Ataupun kita gunakan kaedah ghayah. Kalau ghayah kita kira daripada 0 darjah di bawah ufuk, di ufuk 0 darjah, maka 90 tolak 36 darjah 4 minit. Jadi kita boleh guna dua nilai ni, seperti ini. Jadi kalau kita kira daripada ufuk 53 darjah. Kalau kita kira daripada atas kepala diturun, maka 36 darjah. Sama aja. Sama ada nak kira daripada atas kepala turun sebanyak 36 darjah, ataupun kita kira daripada ufuk 0 naiklah ke 53. Contohnya ni lah. Baik. Kita pun letak benang. Letaklah benang. Sama ada daripada atas 36, atas kepala turun. Maknanya Zuhur tu kan dia ke atas, Asar kan diturun. Diturun. Jadi ataupun kita kira dari sini, dari 0 ufuk, irtifak naik ke atas. Letaklah benang. Jadi benang ni diletak, tuan-tuan boleh namakan, kalau 53 darjah 56 minit dinamanya ghayah. Ghayah bahasa Arab, bahasa Melayunya ketinggian maksimum matahari daripada ufuk. Ataupun mailu syamsi fil Qahirah, kecondongan matahari di Qahirah ketika matahari berada di tengah langit. Itu yang dikira daripada 0 90 bawa ke sini. Katakan tak naklah guna alat lama ni apa barang. Okeylah, kita guna alat moden. Tapi itulah, Ashabul Fadilah kena download dulu Stellarium, Stellarium, Stellarium. Dah download Stellarium tu, dah tahu kedudukan Al-Qahirah, kita pun ubahlah. Tak nak tengok, kita nak tengok lawa sikit. Ini pun Al-Qahirah. Kita nak ambil gambar laut, gambar sungai Nil, cantik sikit. Kita tukar tarikh 8. Kita masukkan anasir-anasir yang diperlukan, antaranya khatul ufuk, khatul zawal, garis al-istiwa, khatul kusufi, garis laluan terbit terbenam matahari. Dah macam ini, kita pun kecilkan dia, ataupun kita cuba carilah senang. Bila matahari ni dia akan pintas khatuz zawal. Bila dia akan pintas, maka kita pun main game. Macam main game pula. Kita gerakkan. 11.34. Gerak. Agak-agak tengah. Ya. 11.43. Jadi di sini kita pun letak matahari. Nanti dia akan bagi. Dia akan bagi 54 darjah. Dekat sini. Tak terang, kita gelapkan dia. Patah balik sikit. Ni tengah-tengah. Nampak ni 54 darjah. 54 darjah. Ni ghayah. 54 darjah ni daripada ufuk.
ceritanya lah. Jadi mana tahu nak buat PhD dekat Universiti Pertanian Malaysia, Azhar susah sangat. Buat jadual al-ghayah setiap hari. Untuk mana-mana bandar. Bentang dapat dah doktor. Jadilah sebelum meninggal dunia dapat doktor, jadilah. Tapi nak ilmu, belajarlah dekat Azhar. Nak ilmu nampaknya ikhlas engkau orang semua. Tak baik ngata-ngata pagi hari. Baik, apabila kita guna kaedah paling mudah untuk kiraan waktu asar, paling mudah. Benang letakkan dekat 53, 56 ataupun 54 nombor itu letak. Titik pertemuan benang dengan ni garis kausul asril awal. Merah ni turun. Bertemu dekat sini. Turun. Jatuh kat sini. Tapi ingat, jatuh kat sini, jatuh pada 30 ni, tak boleh guna 30. Kerana kita kira pada waktu zuhur. Waktu zuhur daripada atas kepala. Zuhur menuju ke asar, maka kena kira lagi beratas. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kenapa kira di beratas? Kerana kita kira pada waktu zuhur. Zuhur matahari dekat atas. Diturun. Dapat kira beratas ke bawah. 60 darjah. Tukarlah kepada nilai sudut, ditukar kepada nilai jam. 15 darjah 1 jam, 30 darjah 2 jam, 60 darjah 4 jam. Dapatlah 4. Dah dapat 4 ni, tolak ajalah yang tak berkenaan. Tolak 5 minit, tolak 13 minit, dan dapatlah 3.42. Tapi ini kaedah yang dipersetujui oleh mutaakhirin daripada kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, iaitu kita nak kira bayang tu. Walau bagaimanapun, Mufti Mesir telah mengeluarkan fatwa, dia nak ambil juga waktu awal, waktu paling awal masuknya asar. Itu yang masuk asar 3-4 minit, bukan 3.42. Kenapa berlaku macam itu? Kita ni kerana kita mengira kita nak ambil dua bayang. Bayang yang wujud, bayang tiang yang wujud ketika zawal, zuhur, ditambah dengan tinggi tiang. Bertambahlah tu. Itu yang bertambah sampai setengah jam, 40 minit. Walau bagaimanapun nanti, Azhabul Fadilah, jangan takut, saya akan bagi satu perisian yang Mesir pun guna. Tapi perisian ni tak jual. Nanti saya bagi Nazirul macam mana. Dia Excel tapi nak bagi pada setiap pelajar. Nanti saya kasih kau bawa pen drive, ambil. Contohnya begini. Sa alif ba. Ni hisabus salah. Ni dah tak pakai robot. Kenapa nak cepat buat? Kenapa nak cepat claim? Habis robot tu kita menghargai sumbangan ulama-ulama terdahulu yang bertungkus rumus. Dan kena tahulah, nanti kalau Nabi Isa turun nanti bagaimana pula? Semua dah tahu. Ini kaedah, orang putih kata apa? Digital. Di lokasi ada kat sini. Contohnya ini Al-Qahirah. Al-Qahirah. Ini Al-Qahirah, nombor Mesir. Kita masukkan aja. Jadi kalau yang lain tak nak tanda ni, buang aja. Kau boleh masukkan nama-nama Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Tapi kena masukkan dekat sini nilai garis
bujur, nilai garis lintang, tengok untuk Mesir 2 jam daripada GMT. Ni 0 darjah. Jadi ingat, untuk Al-Qahirah nombornya 1418. Aku nak kira waktu solat, kita masuk 1418. Ni 1418. Ni Qahirah, Mesir 2009, bulan 10. Dia dah bagi dah. Kalau nak bulan 11, tulis bulan 11. Nanti kita fikir, pandai je ubah sini, patah balik bulan 10. Itulah, macam saya dah tak kisah maknanya. Cuma kalau benda ni hilang, sakitlah. Jabatan Mufti Johor, Kerani pun boleh kira. Dia dah ada perisian, Kerani pun boleh kira. Selain daripada klaim dia, dia boleh kira. Tapi kalau hilang aja ni, nak kira robot tu yang malas tu. Mailun lah. Tu yang malas tu. Jadi kalau bulan 10 ni dia dah bagi dah, siap semua. Contohnya hari Selasa hari tu, imsak, subuh 4.24, syuruk 5.55, duha dah ada dah, zuhur 11.44, asar ni 3.03. Kenapa macam ini? Sebagai seorang penjual, kita kena mengikut kehendak pelanggan lah. Dah pelanggan fatwakan dia nak waktu paling awal asar, kita kira kan macam itu. Kalau dia kata tak nak waktu asar, padam terus. Itulah di hidup akhir zaman ni kan. Jadi kenapa ustaz kena mengikut kehendak orang? Selebriti namanya, astagfirullah. Kita kena ikut. Dah oleh kerana pelanggan minta waktu asar yang dia nak paling awal untuk asar ni. Bila? Terpaksa lah. Kita bukan tak menghormati Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi zaman sekarang semua kan nak punch card cepat balik. Tak baik dengan tu. Jadi ikutlah. Akan datang mungkin semua nak ikut fatwa lama, terpulang. Nanti Fazil bawa tu mana nanti, paling tidak pun nanti malam apa, malam Jumaat kita Jumaat malam Sabtu tu, saya minta kalau boleh Jumaat malam Sabtu tu, Ashabul Fadlah yang dah ada apa nama ni, laptop ni bawa. Semua kat sini ni, cerapannya kat sini, fasa bulan, raya tak raya, semua tahu kat sini. Cuma nak pandai baca je lah. Ni siapa punya? Mesir punya aku ambil. Dah nak diam. 3 tahun sekali kita ada persidangan dekat Istanbul, persidangan falak dunia. Jadi kita nak mengelakkan khilaf. Tapi Arab Saudi menyatakan, Arab Saudi memberitahu kepada negara-negara Arab yang lain agar masing-masing mengikut matlak masing-masing. Tapi ada 12 negara Arab dia nak bersama dengan Saudi, walaupun Saudi tak kasih. Yang paling dapat pujian Malaysia. Saudi puji Malaysia kerana Malaysia tak ikut Saudi. Faham tak? Dia puji. Dia suruh kita jangan ikut dia, ikut matlak masing-masing. Kenapa jangan ikut dia? Nanti kalau kita ikut dia, kita boleh tahu sepatutnya Haji Akbar. Kenapa tak bagi Haji Akbar? Fulus wa mampus. Ya, sabar. Sepatutnya Haji Akbar. Tapi kalau dibagi Haji Akbar, tak dapat fulus. Kau faham tak aku cakap apa? Sebab itu Arab Saudi dalam persidangan dia akan bangun, dia akan beritahu. Dia tak kasih mana-mana negara Arab ikut dia. Masing-masing ikut matlak masing-masing. Sebab apa? Kalau kita ikut dia, kita pun boleh mengira, kita boleh tahu dia nak ngelak aja daripada Haji Akbar. Dia tak nak wukuf tu jatuh pada hari Jumaat. Jatuh pada hari Jumaat, kau boleh pergilah tanpa visa, masuk aja. Bila tasrih, masuk aja, mafi muskilat. Ya, jadi kalau haji biasalah, haji akbar dia lah, istilahnya begitu. Jadi sepatutnya kalau kita kira haji akbar ni 5 tahun sekali. Kalau betul-betul 5 tahun sekali wukuf pada hari Jumaat.
5 tahun sekali wukuf pada hari Jumaat. 5 tahun sekali wukuf pada hari Jumaat. Itu yang boleh tahu. Bila baginda Isa alaihissalam nak turun. Aku tanya dengan kawan-kawan aku, suka tak baginda Isa turun? Suka, kenapa? Dapat tu emas. Orang semua fikir tu bukan nak menyertai. Dah lah, tak habis belajar nanti. Dengan kata lain, moden ni ada semua mudah. Tinggal lagi, kalau rosak, duka cita dimaklumkanlah, kena patah balik. Tengoklah si Rubuk Mujayyab. Allahu Akbar, lemah semangat. Ada beberapa kaedah, saya cuma tunjuk satu sahaja. Pengiraan waktu asar tu menggunakan kaus, iaitu garis lengkuk yang telah digariskan sendiri oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Khawarizmi. Baik, untuk menghitung waktu maghrib, ada pertambahan perkara, iaitu Al-Fadlah. Al-Fadlah ini maknanya kita nak kira, Fadlah tu maknanya nilai tambah. Yang ditambahkannya siang hari atau yang ditambahkannya malam hari. Ayat 27 surah Ali Imran. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau, wahai Allah, yang memasukkan malam ke dalam siang hari. Dengan kata lain, ada hari-harinya apabila malam telah dimasukkan ke dalam siang hari, malam pendek, siang panjang. Apabila siang pula dimasukkan ke malam hari, maka apa yang berlaku? Malam dah masuk ke siang, maka malam pendek. Siang dah masuk ke malam, siang pula pendek. Maka kita kena mengira terlebih dahulu panjang malam dan panjang siang. Yang mudah difaham dekat Mesir ni, kalau musim tu musim sejuk, malam panjang. Musim panas, siang yang panjang. Itu yang mudah nak difaham. Baik, ini satu gambaran bagaimana terbit terbenamnya matahari. Untuk negara Mesir, mataharinya sentiasa condong ke selatan. Condong ke selatan. Tak pernah mataharinya tu berada tegak di atas kepala. Ia condong ke selatan. Maka kita apabila dia condong tu, kita nak kira gerakan separuh bulatan siang hari matahari itu. Kausun nahar al-mar'i. Ini dia. Ni laluan terbit, matahari terbit. Sampai di tengah langit, matahari itu memang dah condong. Condong. Dia pun terus terbenam. Maka kita akan dapati bahawa separuh bulatan dia sebenarnya lebih panjang daripada separuh bulatan di tengah. Ni separuh bulatan di tengah. Yang ni separuh bulatan kecondongan matahari. Kita akan dapati bahawa separuh bulatan ni lebih panjang daripada separuh bulatan tengah ni. Ma'dalin nahar. Ma'dalun nahar yang ini, yang tengah dia. Tapi dia condong ni dah mula.
satu hal lagi. Nak kira apa pula? Pertama, kita nak kira daripada matahari ni terbit sampai dia zawal, condong, kemudian dia terbenam. Jadi kita nak kira separuh bulatan ni, kita kena kira dua perkara. Pertama, garis tengah di sini, garis tengah bugak disebut al-aslul mutlak. Dan kita nak kira pula garis melintang sebagai garis pusat disebut al-qutur. Jadi nak kena kira dua garis lurus. Garis lurus menegak, al-aslul mutlak, dan garis lurus melintang, al-qutur. Nama tu je. Bukan apa. Yalah, ni hebat ni ulama dulu. Jadi kalau biasanya saya bentang di peringkat antarabangsa ke, kita bentang bahasa Arab ni kan semua terjujul, semua badan muka kau. Kadang-kadang kau orang Arab pun belagak nak tulis yes, no, right, because, sudahlah. Cakaplah Arab. Al-aslul mutlak ni garis lurus bugak, garis lurus membujur. Al-qutru garis tegak melintang, membujur. Senang aja. Tapi istilah tu, tu yang glamour tu. Maka adalah seorang Arab. Arab mana tu? Arab Qatar tu ditanya dengan saya. Isyhada. Aku cakap Al-Baqarah. Ditanya. Isyhada. Mending. Al-aslul mutlak ni pening. Al-aslul mutlak. Al-aslu. Limadha asal? Asal. Balik asal lah. Kerana dia pun dekat Qatar dah tak belajar istilah ni. Dia pun dah belajar istilah David Beckham. Dia tak belajar istilah al-qutur. Dia dah belajar istilah diameter. Dia belajar istilah diameter. Jadi diameter ni garis pusat, sama ada garis pusat melintang atau garis pusat membujur. Tapi ini adalah jid. Ini sebenarnya jari ke atas. Baik, kita nak kira dulu qutur, garis lintang, garis lurus melintang, dan garis lurus menegak, membujur. Maka nak kira dua, al-qatar, al-qutru, atau dan al-aslul mutlak. Kiranya matahari ni terbit betul-betul tegak ni, tak payah kira. Ni kerana dia ngada-ngada condong tu menyusahkan orang ni. Dia condong tu yang kena kira balik. Allahu Akbar. Kalau boleh claim tak apa juga. Istilahnya begitulah. Punya ulama dulu kita kata betul-betul ikhtiyat dalam nak mengisbatkan waktu ni. Baik, mulalah melihat bu'dul qutri dan aslul mutlak. Jadi ashabul fadilah, barulah kita guna benang yang disebut muri. Jadi muri dah ada tu kan, warna hijau muri. Jadi muri itu maknanya benang yang ditandakan untuk negara yang kita hitung waktunya. Kerana rubuk ini yang kita kira semuanya merujuk kepada khatulistiwa. Baik, merujuk kepada khatulistiwa. Maka digunakan muri. Benang, ada benang kecil tu kan. Muri ni untuk menunjukkan, nak menandakan kahirah ni,
ditandakan untuk Qahirah. Ada dua muri di sini, satu dan dua. Dua muri. Kenapa dua? Yang satu untuk Bu'dul Qudur, yang satu lagi untuk Al-Aslul Mutlaq. Muri itu menanda di tempat kita nak tandakan kedudukan matahari di Al-Qahirah. Maka nak dapat laluan terbit terbenam matahari separuh bulatan tu di Al-Qahirah, maka kita gunakan muri. Jadi muri ni, benang ni ikat mati je, tapi ikat mati yang kita boleh gerak-gerak. Asal Fadilah ambil ikat mati itu, tapi boleh gerak. Ataupun ikat mati je. Jangan kuat-kuat lah ikat tu. Baik. Kalau di sini, dalam rubuk ni dia ada dua bulatan, dua separuh bulatan. Separuh bulatan pertama disebut tajibul awal, betul? Dan separuh bulatan yang kedua disebut tajibus sani. Tajibus sani. Baik. Separuh bulatan yang pertama ni tajibul awal, separuh bulatan untuk mengira garis lurus melintang al-qudur. Al-qudur, garis lurus melintang al-qudur. Manakala separuh bulatan kedua tajibus sani untuk garis bujur, garis lurus membujur, iaitu aslul mutlaq. Rubuk ni kalau faham, semua boleh kira. Malu nak sebut tak? Macam-macam kita boleh kira. Kerana rubuk akan memberi nilai sudut dan memberi nilai waktu. Jadi kita boleh kira. Air pasang surut, jadual langit datang. Ya. Tinggal jadual jin datang kita tak tahu. Itu kena belajar cara lain lah. Baik. Maka langkah pertama, benang letakkan pada nilai 30 darjah 4 minit. 30 darjah 4 minit. Oleh kerana separuh bulatan tajibul awal ni untuk qudur, untuk qudur, jadi ashabul fadilah, ustaz ustazah terik benang, ni benang letak betul-betul dekat 30 je. Jadi kita kira dari atas. Kerana ni ke separuh bulatan dari sini kan. Separuh bulatan ni dari sini. Mana dari sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Maka benang tu letak dekat 30. Letak je ke tempat kat sini. 30 ini adalah garis lintang. Garis lintang untuk Al-Qahirah. Maka punyalah jauh. Oleh itu, benang yang letak dekat 30 ni bersentuh dengan separuh bulatan pertama kan. Letakkan muri dekat sini. Titik sentuh ni letakkan muri dekat sini. Letakkan muri dekat sini. Letakkan dia maknanya ikatlah, ikat. Ikat mati pun tak apa. Ikat. Titik pertemuan antara benang dengan separuh bulatan ni. Separuh bulatan pertama ni. Letak benang kat sini. Manakala benang ni juga dia bersentuh dengan separuh bulatan kedua. Ni separuh bulatan kedua kan. Jadi dia sentuh kat sini, letak dekat sini.
Muri yang kedua, ini untuk aslul mutlak. Yang ini untuk qutur, bu'dul qutur. Ini untuk aslul mutlak. Di mana dia bersentuh? Ini bersentuh untuk separuh bulatan pertama. Yang di sini bersentuh untuk separuh bulatan kedua. Dia bersentuh ni kita letak. Letak. Ikat mati. Kelebihan belajar rubuk mujayyab ni maknanya kita tak pening kepala nak kira formula lah. Dulu punca matematik tak lulus SPM tu kerana formula tak faham. Nak gunakan formula pun tak tahu. Nyusahkan orang tak baik tau. Bebankan otak orang tak baik. Rubuk mujayyab ni dia beritahu kita kenapa separuh bulatan ni, kenapa separuh bulatan tu. Dah letak begini, maka dah ikat semua ni, barulah benang ni kita letak di 6 darjah, iaitu kecondongan matahari di khatul istiwa. Gerak, letak di 6 darjah. Letak di 6 darjah. Bila letak di 6 darjah, kita akan ambil 2 nilai. Baik muri di sini, ni muri di sini. Muri di sini kita pun lihat. Terus dapat jaib dia adalah 53/60. Nisbah 53 kat sini kan. Semua dinisbahkan kepada 60. Muri sini terus turun tam. 50, 51, 52, 53. Jadi 53/60. Ingat 53/60. Nilai jaibnya. Inilah dia nilai aslul mutlak. Maknanya garis membujur tu dia dah tak penuh 60. Garis membujur tu dia dah susut kepada 53 nisbah 60. Manakala yang di sini pula kita ambil di sini, terus turun. Ya, kita nampak di sini. Ni 3 sebenarnya. Atas ni pun 3, bawah ni pun 3. Kalau kat sini kita naik ke atas, dia pun 3. Kat bawah ni pun 3. Maka 3/60. Oleh itu kita dapat nilai nisbah bandingan khatul istiwa dengan Al-Qahirah. Nilai nisbah bandingan. Ini bandingan Qahirah dengan khatul istiwa 3/60. Ni bandingan juga aslul mutlak daripada khatul istiwa. Kita nak menisbahkan Qahirah dengan khatul istiwa. Jadi kita ingat 2 nilai ni. Kemudian yang ini ni kita cuba dah letak. Maka Ashabul Fadilah letak semula dekat sini. Yang muri bu'dul qutur tu lupakan. Baik. Langkah seterusnya, letak benang ni semula lurus begini, 0 darjah. Letak di sini 0 darjah dulu. Ni benangnya.
Mula letak begini. Benangnya letak dekat 53, 60. Letak dekat 53. Benang tu letak dekat 53. Letak dekat 53. Kemudian gerakkan sebanyak 3 kotak ke depan. Dari sini kita gerakkan 3 kotak kerana nisbah untuk bu'dul kutur tu 3 nisbah 60. Balik semula, letak benang lurus. Muri yang dekat atas ni dah tak guna lagi dah. Kita ambil muri yang lain, muri yang satu tu je. Buat garis lurus, letak garis lurus, letak muri pada 53. Kotak 53. Dah letak 53, benang tu tolak aja 3 kotak ke depan. Tolaklah benang tu. Tak ada perubahan nampaknya. Kalau ditolak 3, maka nilainya tetap sama, iaitu nilai 3 darjah. Nilai 3 darjah nisfu fadlah. Nilai 3 darjah nisfu fadlah. Balik semula. Yang ini kita dah dapat. Letak ke 6. Yang punya dapat 53 tu. Dan kita dapat nilai 3. Jadi nanti benang ni kita tolak awal dekat sini. Letak 53. Kita gerak benang ni sekadar 3 kotak. Ada berubah tak dekat darjah? Memang tak ada berubah. Tapi kalau dia tolak lebih depan, ada berubah. Jadi letak 3 kotak, maka nilainya tetap 3 darjah. Maka nisfu fadlahnya ialah 3 darjah. Kalau 1 darjah 4 minit, 3 darjah 12 minit. 12 minit itulah yang kadar panjang malam atau kadar lebih panjang siang. Ini antara kaedah yang diberitahu. Baik, hisab waktu maghrib. Matahari terbenam jam 6. Jam 6. Tinggal lagi kecondongan matahari itu akan menjadi penyebab sama ada dia cepat terbenam atau dia lambat terbenam. Dan juga bergantung kadar panjang malam, kadar panjang siang. Jadi ini jam tetap. Matahari terbenam jam 6. Baik. Ikhtilaful manzar, perbedaan penglihatan. Kalau kita jenis orang rajin mancing, kita nampak ikan dekat dalam kolam. Akan tetapi berbeza medium. Kita di medium udara, ikan dalam sungai. Jadi berlakulah istilah bahasa Arab disebut ikhtilaful manzar. Dalam istilah bahasa Inggeris, reflection. Dalam istilah bahasa Melayu, lupa SPM tak lulus lagi tu. Perubahan medium ni, berbeza medium ni. Jadi oleh kerana matahari dia terbenam, dia berubah penempatan daripada ruangan udara, maka dia dah terbenam. Berlakulah ikhtilaful manzar. Pembiasan, tu bahasa moden. Pembiasan. Jadi pembiasan tu kita kena tambah 4 minit. Contohnya, kalau tak tambah nanti, kita akan nampak matahari tu belum terbenam. Tapi azan berkumandang. Sah. Maknanya azan tu berkumandang. Yang buat
jadual waktu solat, dia terlupa nak masukkan nilai minit. Ikhtilaful manzar, perubahan ufuk, perubahan medium. Ikhtilaful manzar juga disebut ikhtilaful afaq, perubahan ufuk. Hairan, ikut jam matahari dah terbenam maghrib, tapi nampak batang hidung matahari lagi, kena tambah lagi 4 minit. Ikhtilaful manzar, ikhtilaful afaq, pembiasan. Al-Qahirah, jam Al-Qahirah kena tolak 5 minit. Nisful fadlah yang kita kira tadi 3 darjah. 3 darjah, 1 darjah 4 minit, 3 darjah 12 minit. Maka oleh kerana sekarang ni musim mukhalafah, senang aja ingat, musim sejuk tu mukhalafah, kena tolak 12 minit. Kalau musim panas, kena tambah 12 minit. Oh, jauh lah. Ni kerana musim sejuk, siang pendek, malam panjang. Kalau musim panas, kita tambah 12 minit. Nak tahu musim panas tu bila? Daripada bulan Mac hinggalah bulan September. Tu panas lah tu. Sekarang ni dah Oktober. Jadi musimnya kira musim sejuk. Maka musim sejuk ni malam panjang, siang pendek, tolak 12 minit. Nisfu fadlah. Ta'dilu zaman, tolak 13 minit. Jumlahnya 5.34. Masuknya waktu maghrib pada 8 Oktober. Pada 8 Oktober. Tak puas hati nanti tengok dalam Excel tu. Itu kaedahnya. Samalah. Kalau terlebih pun terlebih 1 minit, terkurang pun terkurang 1 minit. Tak apa tuan-tuan tengok dulu. Ada soalan pula ni. Saya ada soalan. Jika misalnya setelah diperiksa ternyata kiblat di rumah salah, adakah perlu semua solat nak qada ke? Janganlah benar pun dengan kiblat sebelum ini. Maka pada dasarnya kita betulkan ajalah. Kena melihat daripada apabila Imam An-Nawawi ni agak ketat, kita carilah yang itulah pentingnya istilahnya tasamuh, samahatus syekh. Sebab itu mufti tu disebut sahibus samahah ataupun samahatus syekh. Seorang yang memberi fatwa, dia lebih terbuka dan memberi kemudahan mengikut kemampuan. Yalah, kalau ikut Imam An-Nawawi itu qada semula. Ada. Yalah, walau bagaimanapun seperti di Johor pun sama juga. Ada perkara-perkara yang kita mengikut qaul dhaif untuk beberapa amalan dalam ibadah. Kita tak menggunakan qaul yang azhar, tapi kita gunakan muqabil azhar. Kerana dia memberi kemudahan untuk orang awam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jawapan ini saya minta yang bertanya, tanyalah dengan mufti sendiri, kerana mufti ada allowance.
Dia memang ada elon. Dia akan mesyuarat, elon sitting, dia berbahas. Dan jawapan mungkin tak sama. Jawapan berdasarkan siapa yang bertanya. Dia akan lihat latar belakang yang bertanya. Dia akan tengok faktor setempat. Al-adatu muhakkamatun. Sebenarnya apa beza nisbah darjah dan minit? Sebab Ustaz ada kata 1 darjah sama dengan 4 minit. Betul. Tetapi dalam tambah tolak pengiraan setiap 1 darjah jadi 60 minit. Oh, ini darjah lain. Itu darjah lain. Yang 1 darjah itu kira 1 jam. 1 jam sama dengan 60 minit. 1 darjah bersamaan dengan 4 minit. Jadi nilai jam lain, nilai darjah lain. Kerana yang kita akan bahas rubuh ni 2 je. Sama ada nilai darjah dan nilai jam. Jadi yang 1 darjah tu nilai darjah. Kalau kita tukar kepada nilai jam, minit, saat, dikira 1 darjah sama dengan 4 minit. Kalau nilai jam tu dikira 1 jam 60 minit. 1 minit 60 saat. Ya betul lah, kadang-kadang kita keliru. Kita keliru tu minit. Betul lah. Ada minit pada nilai darjah, ada minit pada nilai jam. Betul lah tu, saya faham. Keliru kan ada nyanyi lagu tu. Betul lah tu, saya faham lah tu, dia keliru. Cuma dia tak keliru, genih aja dia tak akan keliru. Betul lah tu. Kena ingatlah, kalau minit untuk jam lain, minit untuk darjah lain. Bagaimana cara untuk kira ta'diluz zaman? Ini PhD lah. Kenapa Al-Qahirah perlu tolak 5 minit? Ni senang jawab. Yelah. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya kan. Macam mana nak kira ta'diluz zaman? Jadi yang paling mudah, kita ikut jadual yang telah disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni, dah wafat 1200 tahun. Tinggal lagi, mungkin kita rasa nak jadi, dah dapat doktor, lepas dapat ijazah dekat Mesir ni, kau baliklah, kau buat doktor dekat UKM ke, senang lulus. Agak-agak tak kerti, datang rumah aku. Tanya rumah aku tu, dalam tahun ni berapa tu, ada 4 orang datang. Dia datang, kesian kan, dia datang anak isteri dia. Yang suami tu diam je, nampak queen control kan. Suami ni tu tak buat apa, suami ni tu ijazah Azhar tu. Yang dia ni, dia Azhar jugalah, tapi dia nak dapat doktor, dia buat dekat UKM. Dapat doktor, dapat jadi pensyarah UiTM. Aku tanya dengan suami dia, kau kerja apa? Apa-apalah Ustaz, kau cepat mati macam ni. Kenapa kau ni makan hati, bawa hati, cepat mati? Tanya duduk kat mana? Ayu Sabit. Kat sini. Dia duduk dulu. Dia dah balik isi dia, dia buat. Isi dia buat master, buat teruslah. Yang cari duit dia, suami, kesian. Jadi isi dia dapat PhD. Nak buat PhD, datang rumah saya. Dia pun cerita-cerita, macam nak nangis juga dia cerita kan. Menunjukkan saya jangan ambil apa ufti dengan dia lah kan. Saya kata senang aja macam Ustazah. Okey Ustazah, masa 2 jam ni saya ajar Ustaz, begini, begitu. Ustazah terus beritahu dengan profesor, dah jumpa Ustaz Nafiah, Viva. Sekali Viva lulus doktor. Wah, tak jumpa aku pun. Cuma di WhatsApp je, terima kasih. Dah dapat doktor, sekarang dekat UiTM Shah Alam. Yelah,
Dah suami kau tu makan hati. Lazimnya yang balik daripada Azhar ni, ijazah sarjana muda, dia akan sambung. Senang aja. Kerana apa? Kerana setakat ni lah, mana-mana universiti yang saya UKM ke, UM ke, UPM ke, dia memang nak cari lepasan Azhar ni untuk sambung buat master dengan PhD. Itu kita pun faham lah, kerana dekat negara kita bahasa Arab tu tak mantap. Bahasa Arab tu tak mantap, jadi dia perlukan pensyarah-pensyarah yang mantap. Tapi syarat sah pensyarah hari ni bukan lawa. Syarat sah pensyarah dekat Malaysia hari ni PhD. Ada PhD je, nganga lah semua universiti. Habis aku ni PhD juga, pangkat asal dengki tak habis. Jadi ustazah yang bertanya, ikut ajalah jadual ni. Kiranya nanti dah balik Malaysia, nak sambung master, nak sambung PhD, kalau dekat Universiti Malaya, dia boleh ambil 2 sekali tau. Saya tahulah, aku mengajar budak-budak tu bukan pandai sangat. Tu orang rumah terkejut. Dia kata, kita ngajar kat sini ramainya ya. Kita ngajar dekat UM tu, puas kita panggil, tak datang pun. Yang datang semua tak ikhlas, yang datang semua nak buat PhD tu. Yang datang belajar kitab Ajaibul Makhlukat dekat UM tu semua nak buat MA dengan PhD. Jadi semua tak ikhlas semua. Cerita. Bangga juga setakat ni dah 8 orang. Tak susah mana, kerana PhD ni benda baru ataupun benda lama yang kita nak buktikan. Itu je. Kalau nak buat juga benda ni senang aja. Cari grant, mohon grant dapat. Kata mungkin nak datang balik Azhar, nak buat takdirul zaman dekat Azhar, dapat grant tak banyak, 1 juta. Ya, 1 juta tu duduklah dekat Tahrir, berbangga sikit. Jadi buat uji kaji depan Sungai Nil tu. Gembira je nanti. Jadi hari-hari kena ambil. Hari-hari kita kena buat 1 garis. Yang penting kita kena buat garis utara selatan. Jadi dekat Sutoh Banglo tonton tu nanti, kat Sutoh tu buat garis utara selatan. Letak tiang. Kerjanya tengok je. Tengok jam. Oh, hari ni dia sampai dekat titik mana garis lurus utara selatan tu jam 11.43. Nanti dia 11.42. Kita akan nampak. Catat. Lepas tu tolak. Itu yang dapat. Tolak 13, tolak 13, tolak 12. Senang aja. Cuma raya tak boleh balik lah. Kan nak ambil hari-hari. Hari-hari nak ambil. Hari-hari nak ambil. Habis solat Jumaat, buat atas masjid. Istilahnya hari-hari kena ambil. Setakat ni dah ada seorang yang saya cerita tu, dia buat dekat Perth, Australia. Dia buat dekat Perth, Australia. Lepas tahun Faiva dapat PhD. Jadi pensyarah Universiti Malaya. Terus tak ngaji dengan aku lagi sampai hati kau Jadi yang bertanya, maknanya kita kena hari-hari lah buat. Yang penting kat atas Sutoh tu buat dulu garis lurus utara, selatan, pacak tiang tu. Jadi kerja kita tengok bayang je. Tengok bayang, itulah rindu bayangan. Bila bayang tu langgar je garis lurus utara selatan, catat masa. Habis cerita, catat tarikh. Dah. Lepas tu kau pergilah mana-mana ke, macam-macam macam tu. Kenapa banyak no soalan ni? Ni lain betul ni. Ustaz, saya nak tanya, adakah cara-cara untuk tidur yang sikit?
tapi segar sepanjang hari. Atau perkaitan timur dan barat. Boleh tidur sikit, segar, tapi makan banyak. Jadi maknanya kalau orang tu gemuk, sah, dia tu kurang tidur. Dia kurang tidur, maka dia letih. Untuk dia bertenaga, dia akan makan banyak. Itu kaedah yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Sebab itu Imam Al-Ghazali ni dalam kaedah dia, dia beritahu dalam namanya Mizanul Amal, ada kitab tu, Mizanul Amal, timbangan amal. Imam Ghazali beritahu, sebelum memasukkan sesuatu yang baru, keluarkan dulu sisa yang lama. Susah tu. Fazirul, sebelum kau serapan, kau kena keluarkan dulu yang malam tadi kau makan. Sebelum masukkan sesuatu yang baru, keluarkan dulu sisa yang lama. Kiranya kita dah masukkan sesuatu yang baru, sisa yang lama tak dikeluarkan, bakal gemuk. Seperti aku. Tapi kadang-kadang kita terikat dengan waktu, kita nak mengatur susah. Orang yang kurus sah, maknanya dia tu sebelum dia masukkan sesuatu yang baru, dia dah keluarkan sisa yang lama. Penghadaman dia baik. Jadi pertanyaan ni, kalau ustaz bertanya dengan saya, tidur sikit, saharal lain. Ulama-ulama dulu tidur sikit. Tapi ulama dulu tidur sedikit, kurang makan, lemah aja badan. Macam kita tidur sedikit, nak lemah badan, tanda kita nak segar. Maka kita akan lebih makan. Gemuklah, membusutlah, itu dia. Kaedah Imam Al-Ghazali. Ya, memang belajar ni kan, itulah masalahnya. Tapi masa aku belajar dulu, aku antara insan yang rajin tidur. Rajin tidur. Pernah bila saya tidur, Syekh Abdul Karim tanya dengan saya kat Mekah, Ghadan Eid, Aina Eid, kau pergi mana? Jangan tidur. Maka dia kata, tidur. Saya tanya dengan dia, berdosa ke kalau tidur? Dia pun tak nak jawab. Jadi kan harus tidur, bukan tidur tu berdosa. Tak tahulah. Saya memang suka tidur. Kenapa suka tidur? Kerana kita berpegang dengan hadis. Tapi jangan ikutlah juga. Ar-ru'ya salasun. Mimpi itu ada 3 nilainya. Al-busyra minallah, berita gembira dari Allah. Takhwifum minasyaitan, angkara-angkara gangguan syaitan. Wa hadithun nafs, kesan-kesan kesibukan diri harian. Jadi maknanya apabila kita tidur ni, kita berpeluang daripada 3 yang menakutkan tu. Moga-moga tidur tu dapat al-busyra minallah, berita gembira dari Allah. Soal tak pandai itu nombor 2. Jadi tapi nak jadi ulama kan dia kena saharan lain, dia kena berjaga malam. Saya bila berjaga malam ni selepas belajar Mekah. Masa belajar Mekah aku suka tidur kalau musim sejuk. Yalah, istilahnya begitu, hibernasi. Imam Al-Ghazali kan beritahu kita kena tidur 5 jam. Itu keperluan badan kita. Kita kena tidur 5 jam. 6 jam. Jangan kurang daripada 6 jam. Kalau kurang pun kena carilah waktu qaidulah. Setengah jam sebelum zuhur tu kita dah berehat.
tidur ni kan. Jadi tak timbullah soal maknanya nak kurang tidur, kau nak tidur utara, selatan, timur, barat. Tak ada. Tak timbul soal itu lah. Ikut sunnah Rasul lah. Ustaz, adakah bintang buruj itu mempengaruhi sifat pribadi seseorang? Wah, seperti masyarakat Cina percaya zodiak. Oh. Adakah hidup seorang berkait dengan 4 unsur? Air, udara, api dan tanah. Wah. Soalan ni Wahabi marah tau. Baiklah, kita pegang kepada firman Allah ayat dalam surah Al-Anbiya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air segala benda-benda hidup. Jadi dalam hal ini sebut sahaja manusia. Manusia itu asal kejadiannya daripada air. Oleh itu air adalah nyawa. Setelah kita memahami bahawa air adalah nyawa, kita kena sukat air dalam badan kita. Ya, maka kena ikutlah, kena sukatlah air dalam badan kita. Pun begitu, bagi pelajar-pelajar yang nak banyak menghafaz, dia kena kurang minum air. Nanti dia kurang tidur. Macam aku banyak minum air, suka tidur. Kerana aku bukan Al-Hafiz, aku Al-Hafuz. Kalau dia tu memang seorang Al-Hafiz, dia kena banyak baca dan mengulang. Jadi memanglah dia kena sukat betul-betul kadar air dalam badan dia. Satu hari berapa je yang dia boleh minum. Ini cerita 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saya bersama dengan Datuk Haji Abdul Rahman pergi ke Kelantan, berjumpa dengan Tuan Guru Haji Nik Aziz untuk projek air sihat. Jadi saya diminta untuk dapatkan mata air di Jeli. Maka pergilah ke Jeli, jumpalah air. Maka air di Jeli itu diberikan di bawah Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Ini ceritalah. Yang nak cerita dengan Ustaz-Ustazah ni, cerita apa? Almarhum Datuk Nik Aziz tegur saya. Kenapa? Dia tengok aku banyak minum air. Syekh, ya Tuan Guru, entah Ustaz tak boleh start dia. Kenapa entah banyak minum air? Memang nak minum air banyak. Kenapa? Suka tidur. Dia heran, dia kata, bukankah seorang ustaz ni, dia kata, kena banyak hafal Quran, kena banyak hafal hadis, kena kurang minum air. Betul aku cakap. Tapi aku bukan ustaz. Aku dilantik sebagai bomoh air. Pening lah tu, apa ni. Saya kata, Ustaz Nabiah ni, kenapa engkau ni? Dia kata, kenapa engkau ni? Macam gini lah aku cakap. Betul. Maka dia kata, bukan ke entah ustaz? Tak, orang gelar saya Al-Ustaz. Saya Haji Hanafiah aja. Saya bukan Al-Ustaz. Kalau kat Kelantan ada 4 senawi balik Azhar tu dah kira ulama lah kan. Kalau kat Johor tak, dikit duit siapa paling banyak. Itu je. Cerita tak faham tak apa, dengar je. Nak ceritalah, saya kena tegur dengan almarhum. Kena dia tengok saya macam minum air. Tengok macam minum air.
Entah ustaz. Taklah saya tak ustaz. Orang kata ustaz memang lah. Kan entah lu bentang ketah kerja falak. Memang bentang aja, amal tak. Kenapa banyak minum air? Suka tidur, aku cakap. Kenapa suka tidur? Tak banyak dosa. Habis cerita. Aduh. Moga-moga ialah hadis nisbah tu kan, al-busyra minallah. Yang penting tidur tu kita dapat berita gembira, syak, dapat ilham dalam tidur. Tak dapat pun, dapat mimpi pun jadilah. Tak kita dapat apa-apa, Fazirun. Contoh kan, ayolah. 3 tahun yang lalu saya pergi ke Kelantan. Turun aja Menteri Besar tunggu saya. Dia peluk saya. Allah, aku cakap, Menteri Besar dah peluk Ustaz Nabiah. Kenapa Ustaz? Ke nak serah kuasa pada aku. Naik tu aja. Masa tu saya naik Firefly. Jadi dalam mesyuarat tu, mesyuarat hasil bumi, Menteri Besar tanya dengan saya, ada apa-apa tak peluang untuk Kelantan? Saya kata rezeki Kelantan ni. Tahun 2017. 2017 Kelantan mendapat lebihan hujan. Kalau lebihan hujan ni, Kelantan akan dapat lebih 4 nilai. Kan hadis tu hadis dhaif aku cakap. Tapi kalau ustaz-ustaz semua kata maudhu', terpulanglah. Semua diam. Ada seorang ustaz tanya, boleh ke maudhu'? Yang penting dapat duit. Senang aja. Ini hadisnya aku cakap, riwayat Imam At-Tabrani. Ini hadis dhaif, tak boleh buat hujah. Tapi insya-Allah aku cakap, Inna Allah Ta'ala anzala minas sama'i ilal ardi arba'a barakatin. Arba'a barakatin. Bahwasanya Allah Ta'ala turunkan dari langit ke bumi 4 unsur keberkatan. Al-hadidu, besi, wal milhu, garam, wan naru, api, wal ma'u, air. Jadi air hujan yang Allah limpahkan tu bukan semata-mata hujan. Air hujan yang Allah limpahkan itu ada 4 unsur. Unsur besi, unsur garam, unsur api, unsur air. Jadi aku cakap oleh kerana 2017 ni Kelantan mendapat lebihan hujan, lepas ni unsur besi banyaklah. Wah, semua tengok. Unsur besi banyak, unsur garam banyak. Dah bahas macam itu, dia tanya apa lagi ustaz? Dah lah, nak balik lah. Itu aja lah. Nanti kalau aku cakap lebih-lebih, kau kata aku bohong. Hadis maudhu' lah. Suka-suka je aku cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tahun tu memang Kelantan dia dapat lebih. Ya, bauxite lebih, biji besi dia lebih. Ya Allah. Bahan api dia pun lebih. Dekat laut, namanya Pengkalan Kubur. Pengkalan Kubur tu, laut depan tu. Situ ada. Tapi sedang berunding lagi dengan apa nama, Thailand lah. Persekutuan pun masa tu bersetujulah untuk bayar royalty. Tak tahulah rumah Kelantan dapat ke tidak. Tak baik kata-kata. Nak nyatakan nilai air. Kerana macam-macam kau tanya. Saya pernah mendengar ada setengah kaul ulama mengatakan waktu maghrib adalah sangat pendek daripada waktu asalnya. Jadi bagaimana cara hisab melalui kaul tersebut? Wah, betul. Pandai. Dari sini kita patah balik tengok yang ini. Lepas tu kita baca, lihat aja. Jadi ashabul fadilah boleh perhatikan, maknanya sebaik sahaja matahari terbenam,
matahari masih lagi meninggalkan namanya baqiyatu du'i syams. Walaupun matahari itu telah meletak jawatan, tapi kroni dia ada lagi. Tak baik kata-kata. Walaupun matahari itu dah letak jawatan, dia masih lagi ada baqiyatu du'i syams, saki baki cahaya matahari. Jadi saki baki cahaya matahari itulah akan memberi kepada kita 3 nilai warnanya. Dengan warna al-hamrah, iaitu syafaqul ahmar, syafaq merah. As-safra memberi nilai syafaqul asfar, syafaq kuning. Al-bayad, syafaqul abyad, syafaq putih. Barulah al-ghasaq, gelap malam. Oleh kerana kita ni Imam Asy-Syafi'i yang berpegang dengan hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan bahawa waktu Isyak bermula sebaik sahaja hilangnya syafaq merah. Wah, hilangnya syafaq merah. Kalau hilangnya syafaq merah, ada persoalan yang timbul. Hilangnya syafaq merah, maka untuk negara Malaysia, syafaq merah bertahan 30 minit sahaja. Syafaq merah hanya boleh bertahan 30 minit sahaja. Ini untuk keperluan Malaysia. Untuk keperluan Mesir, dia berbeza mengikut sama ada panjang malam atau panjang siang. Jadi Mesir ni kalau dia panjang, kalau dia panjang siang tu, itulah yang ada sikit masalah tu. Kerana nanti syafaq merah dia, dia panjang siang. Sekiranya Mesir ni panjang siang, kita ambil daripada bulan Mac sampailah bulan September, siangnya tu panjang, maka malam tu pendek, maka syafaq merah di Mesir ni 15 minit je. Lepas 15 minit masuklah waktu Isyak. Jadi memang pendek. Memang pendek. Walau bagaimanapun Imam Asy-Syafi'i apabila dia sampai sahaja di Mesir, kerana waktu itu ramai yang mengikut mazhab Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah berdasarkan hadis Imam At-Tirmizi menjelaskan bahawa hilang syafaq keseluruhan, bukan syafaq merah sahaja. Syafaq merah, syafaq kuning, syafaq putih, dan malam gelap, barulah Isyak. Kerana Imam Abi Hanifah berpegang dengan setiap waktu ada awalnya dan ada akhirnya. Berakhirnya satu waktu, bermulanya waktu selepasnya. Jadi bila berakhirnya waktu maghrib, apabila hilang syafaq keseluruhan dan gelap malam, maka Imam Asy-Syafi'i dalam satu riwayat menyatakan dia tidak membenarkan di kalangan murid-muridnya melaungkan azan walaupun syafaq merah sudah tiada lagi. Menghormati mazhab Imam Abi Hanifah, gunakan azan yang satu, merangkap keempat-empat mazhab. Jadi itulah yang digunakan di negara Mesir. Jadi negara Mesir ni azan Isyak tu berdasarkan mazhab Imam Abi Hanifah. Kalau musim panas, kau pening Fazrul 15 minit je. Syafaq merah 15 minit je. Jadi kau gosok gigi apa semua, habis waktu. Oh no. Pendek. Jadi betul lah, pandai yang bertanya ni. Tapi lah, dan orang tua-tua kita pun kata dulu begitu. Nak cepat sembahyang maghrib, waktu maghrib ni pendek. Betul lah. Waktu maghrib ni pendek.
Jadi habis Malaysia pun akhirnya, Malaysia ni pun, kerana aku yang buat jadual tadi tu, aku pun ikut Mesir. Maknanya jadual waktu isyak tu mazhab Imam Abi Hanifah. Tapi kita kena jelaskan kepada anak kita bahawa maghrib ni waktunya pendek, kerana syafaq merah. Boleh tak nak kira? Boleh, tapi tu dah setengah jam aja. Nanti orang marah aku semua. Kerana masing-masing baru lepas main bola, main takraw, main badminton kan, tiba-tiba isyak dah. Oh marah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, kita ambil satu waktu lagi dan kita rehat selepas ini. Apabila dah menghitung waktu maghrib, dia ada lawan dia, iaitu waktu syuruk. Waktu maghrib terbenam matahari, waktu syuruk terbit matahari. Dan yang kita pegang, apabila matahari terbenam pukul 6 petang, sebaliknya apabila matahari terbit pukul 6 pagi. Kemudian masukkanlah nilai-nilai ini. Jam 6 pagi ditolak dengan 5 minit. Tadi ada pelajar tanya kenapa kena tolak 5 minit? Kerana Al-Qahirah ini sepatutnya dia dilambatkan lagi 5 minit. Akan tetapi Qahirah Mesir ini telah dipaksa rela menggunakan jam tangan yang disesuaikan dengan GMT, Greenwich Mean Time, iaitu Qahirah dengan London berjarak sebanyak 2 jam. Walhal bukan 2 jam, dia belum sampai lagi 2 jam. Itu yang maknanya 1 jam 55 minit sahaja berdasarkan tulul balad, garis bujur. Itu yang ditolak. Ada yang mula-mula nota tu, yang mula-mula nota tu, yang menunjukkan Al-Qahirah ni, kita kena tolak 5 minit. Kerana jam tangan yang kita pakai, jam tangan mengikut waktu rasmi David Beckham. Tak nak pakai jam tangan kita sendiri, kau pergi peranglah. Kalau kau menang, kalau kau kalah, syahid akhirat. Baik, nisfu fadlah berbeza untuk waktu maghrib. Waktu maghrib ditolak 12 minit, waktu syuruk ditambah 12 minit. Kerana di musim sejuk, jadi malam ni panjang. Lebih panjang malamnya berbanding dengan siang. Kalau gitu 12 tambah 12, 24 minit dia akan berbeza. Jadi untuk waktu terbenam matahari, waktu maghrib tolak 12, waktu terbit matahari tambah 12 minit, nisfu fadlah. 12 minit tu daripada mana? Nilai yang kita kira tu, nisfu fadlah 3 darjah. 3 darjah diubah kepada nilai minit. 3 kali 4, 12 minit. Ta'dilul zaman, tolak 13. Inilah dia waktu syuruk, terbitnya matahari pada 8 Oktober itu 5.54 pagi. Boleh tanggal pula ni Fazlul. Murah no. Kena beli dekat Husin. Adakah waktu-waktu yang sesuai untuk berkhatan anak lelaki dan perempuan? Jawapannya waktu duha. Kerana terang benderang, waktu duha.
wal laili idza saja. Makna terang benderang tu maknanya moga-moga tak ada yang tersulit. Waktu itu semuanya dibalikkan cahayanya. Bulan atau tarikh sesuai untuk berkahwin dan kenduri. Gunakan hadis dhaif riwayat Imam Ahmad. Tapi ada seorang pensyarah Universiti Tempatan, dia kata hadis ni maudhu'. Baik, beritahu orang rumah katanya, ustaz ni okeylah, nanti aku pergi Perak, aku nak jumpa ustaz ni. Oleh kerana saya dapat jemputan bentang kertas kerja dekat Kolej Sultan Azlan, Universiti Azlan tu, maka aku nak jumpa lah ustaz tu yang dia kata hadis tu maudhu'. Larikan diri dia. Aku cakap, aku kan nak gaduh dengan dia, aku cuma nak claim je. Kalau hadis tu maudhu', bayarlah sikit. Lari dia. Kita beritahu kepada bos dia, nak jumpa anak buah lah, dia kata hadis tu maudhu'. Nak jumpa dia lah, nak tanya dengan dia, maudhu' tu siapa yang maudhu'kan? Ke Haji Hanafiah yang maudhu'kan? Jadi itu mana ulama' dulu tak maudhu'kan, ulama' sekarang yang maudhu'kan. Sampai hati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya cuma nak bahas mustalah hadis ni. Kita kena faham dua. Al-hadis bi'tibari tariqihi, al-hadis bi'tibari darajatihi. Al-hadis bi'tibari tariqihi, hadis berdasarkan tariknya sama ada masyhur. Yang kedua, sama ada paling istimewa, mutawatir, masyhur dan ahad. Hadis bi'tibari darajati, i'tibar darajat ni sahih, hasan, dhaif. Dan hadis maudhu' ini maknanya itu adalah ra'yi. Ra'yi je. Ulama ni menganggap berdasarkan dia tidak puas hati kerana adanya illatun qadihatun di maudhu'. Ya. Rupanya ustaz tu baru nak buat PhD, kesian. Lebih baik buat PhD falak, senang lulus. Hadis tu riwayat Imam Ahmad yang Rasulullah sabdakan, Yaumus sabti yaumu mukrin wa khadi'atin, wa yaumul ahadi yaumu gharsin wa bina'in, yaumul isnain yaumu safarin wa talabi rizkin, wa yaumu sulasa yaumu ba'sin wa hadidin, wa yaumul arba'a yaumun la akhadha wa la ata'a, wa yaumul khamis yaumu talabul hawaij, wa yaumul jum'ah yaumu khitbatin wa nikahin. Hari Sabtu, hari di mana manusia terdedah dengan tipu daya, tipu muslihat kehidupan. Kenapa? Bangsa paling tua, bangsa Yahudi, Bani Israel. Hari Sabtu lah dia ngakalnya Allah. Dia nak ngencing pula. Jadi hari Sabtu permulaan hari dalam seminggu. Hari yang mana membawa erti kehidupan. Hidup ini ramai penipu. Baca firman Allah tu, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Syaitan paling hebat penipuannya, diikuti oleh manusia-manusia selepasnya. Mudah dikata, dekat dunia ni banyak penipu. Tak faham tak apa. Jadi hari Sabtu lah hari di mana kita nak buat pilihan, kita nak buat keputusan. Jadi sebaiknya mesyuarat pada hari Sabtu. Hari moga-moga pilihan kita, keputusan kita tidak terperangkap dengan tipu daya kehidupan. Itu maksudnya. Wa yaumul ahadi yaumu gharsin wa bina'in. Hari Ahad, hari terbaik untuk
membina bangunan dan bercocok tanam. Hari lain boleh tak? Boleh. Tapi istimewanya hari Ahad, kalau kita bina bangunan hari Ahad, kita nampak apa kurangnya binaan kita tu. Kalau tidak nanti, tengoklah macam rumah Johor, sekejap aja dah dia bunyi tu kan, dia punya tak baik asal rumah. Kalau kita bina rumah kita hari Ahad, Allah Ta'ala tunjukkan, terlepas pandang, rupanya konkrit tak cukup, simen tak cukup. Manusia ni kan insan, nisiat. Jadi nak bina hari lain boleh, tapi sebaiknya memulakan binaan pada hari Ahad. Moga-moga Allah tunjukkan kecacatan, kekurangan dalam pembinaan. Dan hari Ahad adalah hari terbaik untuk memulakan bercocok tanam. Hari lain boleh, tapi istimewanya hari Ahad, kalau kita nak bercocok tanam, Allah Ta'ala tunjukkan nanti, kurang baca lah, kurang air, kurang baru tahu. Yelah, kita kadang-kadang SS, syok sendiri. Dah keluar modal, baru kita rasa lah, rugilah kita niaga tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ceritalah kan, nak nunggu pukul 9, saya duduk kat rumah, mengemah kat luar, badan dah gemuk ni mana kuat. Ini cerita 4 tahun lalu. Tiba-tiba anak kecil saya tu, nama Nazib tu, Walid, Bapak Ustaz, cakap Arab lah Walid. Kenapa? Orang kaya datang. Orang kaya, kerana dia datang, kereta dia banyak yang depan mata tu bulat tu. Kita apa tu yang bulat. Orang kaya lah kita. Dia datang bertiga, Audi. Wah, dia buat, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kau di luar, aku di dalam. Ada je kan. Masuklah. Dia ni IR. Dia adalah ketua jurutera kepada Tan Sri Syed Mokhtar. Ketua jurutera. Dulu kalau belajar dekat sekolah rendah, satu kelas, dia periksa nombor 2, nombor 3. Yang aku biasanya nombor 2 terakhir. Dia ni budak pandai. Daripada kecil pandai, sekolah menengah, asrama penuh pandai, jadi jurutera IR, ketua jurutera kepada Tan Sri Syed Mokhtar. Bolehlah gaji 65,000 sebulan. Datang masuk. Kami bersetuju, setuju nak lantik Ustaz Hanafiah sebagai pomoh binaan. Itulah, aku nak konsultan binaan. Kenapa? Untung juta gitu. Pomoh RM22 suku. Dia kata, ceritalah 2 hari lalu, dia kata, pekerja-pekerja yang menjaga safeguard tu banyak budak Nepal, tapi Nepal jenis muka Cina ni, Gorkha, 10 orang semua terkencing. Apabila lihat ada burung lang, dia hinggap dekat tertulang yang nak buat hanger di lapangan terbang antarabangsa Senai. Aku cakap, hanger tu apa? Kita tak faham sangat kan. Hanger lah. Aku tahu yang hanger tu hanger baju. Hanger kapal terbang. Kapal terbang pun ada hanger ke? Nak gantung dia? Marah betul. Mentang-mentang gaji besar, dia marah dengan orang gaji kecil kan. Yelah, aku cakap, kau nak buat apa? Itulah dia kata, kita dah buat, nak buat hanger. Nak buat 5 lagi hanger kapal terbang. Kenapa? Adalah Sultan Johor dia baru beri kapal terbang, nak buat hanger lagi. Jadi airport tu dia adalah di bawah Tan Sri Syed Mokhtar. Dia ketua jurutera, kenalah buat hanger tu. Stok kapal terbang lah. Senang cerita. Apa berlaku? Dia kata 2 malam yang lalu, burung lang putih pukul 1 pagi dihinggap dekat tertulang tu. Belum siap lagi lah. Apabila burung tu dia terbang balik, semua rebah. Wah, dia kata,
Lang tu dari mana? Mana aku tahu. Lang tu siapa? Aku tak dibayar gaji untuk tahu Lang tu siapa. Habis nak buat macam mana? Buat aja apa-apa. Tolonglah. Oh, pembekal besi tak lantik aku, aku cakap. Pembekal bongoh pula jumpa aku. Jadi gini dah, aku cakap, kau kawan baik aku. Senang aja. Aku takkan kau semua ni jadi lokek keluar duit. Kita ikut hadis Nabi lah. Orang kata dhaif lah. Wa yaumul ahadi yaumul gharsin wa bina'in. Hari Ahad, hari terbaik untuk memulakan bercocok tanam dan memulakan pembinaan bangunan. Itu aja, itu aja. Jadi hari Ahad kau jangan cuti. Aku datang, aku akan tengok. Kau bawa lah kau punya jentera Kobe tu, kau pasang balik. Lepas tu, dah lah. Itu aja, itulah. Tak ada lain-lain. Kalau lain-lain pun kau bukan nak keluar duit, aku cakap. Tak dalam spek. Jadi aku cakap gitu je. Nanti semua menghadap kiblat. Rasulullah suruh kita menghadap kiblat. Pagi Ahad, selepas main sunat duha, Kobe tu angkat, letaklah tertulang tu. Jadi saya pun sampai dekat airport, dia orang pun tunggu. Ustaz, nantilah kita pergi Mary Brown, makan dululah. Aku dibelanjakan Mary Brown aja. Lepas makan, kita pun semayang. Dia ingat, Ustaz semayang apa? Semayang duha, minta murah rezeki. Bukan minta tu, sudahlah kau, cakap. Semua nak minta projek tak habis-habis. Kita pun turun, Kobe dah ada, pekerja semua menghadap kiblat. Semua kata, Ustaz menghadap kiblat lah bodoh, menghadap kiblat. Senang je. Menghadap kiblat. Kemudian ni hari Ahad aku cakap, dia kata hari Ahad kena kerja, dah lah dia diam. Jadi Kobe tu angkat, letak, sampai siap 1 jam lebih. Macam mana Ustaz? Macam mana? Bayar je lah. Bayar je lah. Tak ada belajar ke makan aja. Bakhil semua. Balik. Sekarang dah guna. Kadang-kadang di WhatsApp dia kata, main gitu je lah. Allah Ta'ala bagikan kelebihan hari. Hari Ahad ada kelebihannya. Menghadap kiblat ada kelebihannya. Diingat aku nak baca mambang api, mambang tanah, jin tanah, benda. Tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lebih cerita daripada kira ni.